Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Ini Awani 745. Kita lihat tajuk utama untuk malam ini. Suruhanjaya Security panggil Azam Baki, isu pemilikan saham. Ada gerakan bunuh karakter Azam Baki, kata pemerhati rasuah Malaysia. Dan selepas tragedi banjir, rakyat mahu tukar menteri. Suruhanjaya Security Malaysia atau SC akan memanggil Tan Sri Azam Baki berkenaan isu pemilikan saham oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM itu. Dalam satu kenyataan sebentar tadi, SC berkata ia bagi mendapatkan penjelasan lanjut. Di samping mengesahkan kenyataan yang dibuat oleh Azam serta mengumpul sebarang bukti yang berkaitan. SC berkata, di bawah Seksyen 25 Akta Perindustrian Security Depository Pusat 1991, setiap akaun security yang dibuka dengan depositori pusat mestilah atas nama pemilik beneficial security yang didepositkan atau atas nama penama yang diberi kuasa. Ia menambah Seksyen 29(A) Akta yang sama juga menetapkan bahawa semua urus niaga dalam security hendaklah hanya dilaksanakan oleh pemilik beneficial security atau penama yang diberi kuasa. Pada Rabu, Pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah Tan Sri Abu Zahar Ujang berkata pihaknya tidak menemui sebarang perlakuan jenayah atau percanggahan kepentingan daripada pihak Azam. Katanya ini kerana saham yang dimiliki Azam digunakan oleh adiknya, Nasir Baki. Dan Azam tidak mempunyai sebarang kepentingan keuangan atau beneficial ke atas pembelian atau pemilikan saham-saham berkenaan. Tambahnya, pembelian saham tersebut dibuat di pasaran terbuka dan ia telah dipindah milik semula kepada Nasir dalam tahun berkaitan. Sementara itu, Tan Sri Azam Baki akan saman mereka yang mencemarkan reputasinya dan SPRM. Beliau berkata demikian dalam laporan Sinar Harian. Tindakan tegas itu diambil untuk memastikan dakwaan yang tidak berasas itu tidak berulang lagi. Pada sidang akhbar khas bersama Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah di Ibu Pejabat SPRM semalam, Azam memaklumkan ada usaha beberapa pihak yang berkepentingan atau mempunyai agenda yang tidak baik terhadap SPRM. Pihak berkenaan mengambil kesempatan untuk terus menghakis kepercayaan masyarakat ke atas agensi itu dengan menjadikannya sasaran serangan bertubi-tubi, katanya. Setelah mendapatkan nasihat peguam, Azam telah membuat keputusan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka. Sidang akhbar itu dibuat untuk menjawab dakwaan berhubung salah laku yang dikatakan membabitkan pegawai tinggi di Suruhanjaya berkenaan. Dan mengulas lanjut, Azam berkata mereka yang terlibat sudah dikenal pasti dan mendakwa mereka digunakan pihak tertentu untuk beri tekanan ke atas SPRM. Baik, seterusnya kerajaan akan membuka 4 pusat pemberian vaksin PPV integrasi dengan kapasiti yang lebih besar bermula 15 Januari ini. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata ia adalah bagi meningkatkan kapasiti pemberian vaksinasi dos penggalak di Lembah Kelang. Katanya kerajaan akan memperluaskan PPV integrasi di bandar-bandar besar lain mengikut keperluan. Beliau memaklumkan semua janji temu akan dilakukan menerusi aplikasi MySejahtera dan juga SMS. Namun demikian, jelas Khairy, individu boleh menghubungi klinik swasta yang disenaraikan dalam laman sesawang Protect Health untuk mendaftar dalam senarai menunggu klinik berkenaan. Bagi meningkatkan kapasiti pemberian vaksinasi dos penggalak di Lembah Kelang, 4 PPV integrasi dengan kapasiti yang lebih besar telah dikenal pasti akan mula beroperasi pada 15 Januari 2022. PPV integrasi tersebut adalah PPV World Trade Center, WTC Kuala Lumpur, PPV Axiata Arena di Stadium Nasional Bukit Jalil, PPV IDCC Shah Alam dan PPV Soka Gakkai, Dewan Soka Gakkai di Kelang. Kita akan memberi janji temu kepada mereka yang akan dihantar ke PPV tersebut dan ini akan meningkatkan lagi jumlah pemberian dos penggalak kita pada bulan Januari, terutamanya di Lembah Kelang, dan kita akan melihat kepada keperluan di bandar-bandar besar yang lain dan sekiranya ada keperluan, kita mungkin juga akan buka PPV integrasi di bandar-bandar besar yang lain. Dan ini berita yang baru saja kami terima, mendalami kesusahan rakyat yang terkesan ekoran bencana banjir. Satu mesyuarat khas penggal keempat Parlimen ke-14 bagi Dewan Rakyat akan diadakan pada 20 Januari 2022. Mesyuarat khas ini diadakan
selaras dengan Peraturan Mesyuarat 11/3 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat bagi membincangkan perkara berkaitan kepentingan negara, iaitu banjir dan pasca banjir, penyelarasan bantuan kepada keluarga Malaysia dan perancangan jangka panjang pengurusan bencana banjir. Pelaksanaan mesyuarat khas ini telah disembah maklum dan mendapat perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Mesyuarat khas ini penting untuk memberi ruang kepada kerajaan menjelaskan kepada rakyat mengenai tindakan dan perancangan kerajaan menangani isu-isu banjir. Sesi ini juga adalah platform yang terbaik untuk ahli-ahli parlimen mendapat maklum balas tentang isu banjir. Banjir, tragedi terbaru yang melanda negara, lantas menyedarkan kita. Alasan taburan hujan luar biasa seolah-olah menuding jari kepada Maha Pencipta dan menidakkan pula kekurangan diri. Hujan luar biasa memang berdasarkan fakta. Tapi apa usaha luar biasa dan pelan luar biasa bagi menangani hujan luar biasa yang bukan sekali dua pernah melanda negara kita? Ikuti dialog 3 penjuru bertajuk Gugurkan Menteri Prestasi Buruk jam 8.30 malam ini sejurus selepas Awani 7.45 di Astro Awani dan juga aplikasi astroawani.com. Sebelum itu, Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berkata tidak perlu adakan sidang khas Dewan Rakyat mengenai bencana banjir. Katanya tumpuan sepatutnya diarahkan pada usaha memulihkan kehidupan pasca banjir. Dia buat apa? Saya pun tak tahu apa maksud dia nak buat special sitting. Sebab banjir ini fenomena biasa. Fenomena tahunan. Cuma yang berlakunya adalah di segi teruk tak teruk saja banjir. Tapi negara kita ni memang kalau tu flood prone. Memang terdedah pada banjir. Macam kita di Kelantan pun setiap tahun. Cuma isunya serius ataupun tidak serius saja. Itu benar. Jadi bagi saya, buat apa kita nak adakan special sitting? Jadi itu yang paling penting, kita menyelesaikan masa-masa banjir ini, itu lebih penting lagi. Kita bantu dia setakat boleh. Dan macam kes-kes berlaku ni, macam kita Kelantan 2014, itu berlaku selepas 50 tahun sekali. Muhammad Amar bagaimanapun berkata, soal pengurusan dan koordinasi banjir mungkin boleh ditambah baik dari semasa ke semasa berdasarkan pengalaman lalu. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai cadangan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung keperluan mengadakan sidang khas Dewan Rakyat mengenai isu tersebut. Ahmad Zahid sebelum ini berkata sidang khas tersebut boleh dijadikan platform untuk mengutarakan pandangan bagi membantu kerajaan menangani dan menghadapi bencana banjir. Baik, apapun 2022 pasca banjir, reset menjadi keutamaan kita. Desas-desus bertiup kencang menyatakan bahawa perubahan dalam kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan berlaku dalam masa terdekat. Tinjauan Astro Awani di Kedah mendapati rata-rata bersetuju dengan cadangan untuk menggugurkan menteri yang tidak menunjukkan prestasi yang baik. Saya cadangkan supaya Perdana Menteri kita yang Ismail Sabri ini, supaya dia gugurkan menteri-menteri yang tak buat kerja. Walaupun dia buat, tapi sambil lewat tu kita cadangkan supaya gugur buang, ambil yang baru dan kita cuba tegak yang baru. Kabinet baru, mudah-mudahan kabinet ini dapat bergerak dengan elok, dapat membantu rakyat dalam lebih-lebih lagi dalam keadaan kesusahan sekarang ni. Banyak barang-barang naik, lebih-lebih lagi barang naik. Sekarang ni, hari ni saya tengok semalam ni minyak pun naik. Nanti rakyat matilah jawab dia. Kalau dah harap menteri yang tak buat kerja. So kalau boleh, Mahathir diperlukan lah. Kalau boleh carilah orang yang betul-betul yang boleh fikir retihan rakyat, bukan fikir piuk nasi sendiri atau nak fikir dompet ampau sendiri. Itu je. Menteri-menteri ni sepatutnya kita kena berkhidmat untuk rakyat. So kalau bila ada bencana je baru turun, baik tak perlu pun menteri-menteri macam tu kan. Sebab lebih baik kita bagi kepada orang-orang yang lebih berkaliber. Seterusnya, pertukaran setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Datuk Kamil Muhammad hanya perkara biasa dalam landscape kerajaan. Itu penjelasan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Beliau menegaskan tidak timbul soal berlaku kemelut dalam pentadbiran kerajaan negeri sehingga memaksa pertukaran seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak.
Saya dah tahu dah. Bukanlah notis 24 jam seperti yang didakwa. Saya tak tahu. Tapi saya dah tahu lama dah. Saya tak tahulah yang lain nak dakwa, tapi saya sendiri yang tahu. Sebulan dulu saya dah tahu ke, 3 bulan dulu saya dah tahu. Itu perkara biasa, perpindahan dalam mana-mana jawatan ketua. Kalau dia diperlukan di satu tempat yang lebih baik lagi, maka dia pergilah. Ya, PTD ni akan pindah. Bukan ada isu kemelut ataupun something. Ada kemelut ke selama ni? Saya tak tahu ada kemelut apa. Tak ada. Itu proses biasa pertukaran. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kompleks Seri Negeri Air Keruh pada Khamis, mengulas kenyataan Ketua Pembangkang Adli Zahari yang mendakwa tukaran itu seperti tergesa-gesa. Sulaiman menegaskan ia dilakukan mengikut proses yang betul. Terdahulu pertukaran SUK Melaka menjadi pertikaian pelbagai pihak selepas ada dakwaan Kamel menerima notis 24 jam dan digantikan oleh Pegawai Kewangan Negeri Datuk Zadi Johari. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat sindiket yang mendalangi kegiatan etnik Rohingya mengemis di jalan di sekitar Kuala Lumpur dan juga beberapa negeri lain. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Razarudin Hussein berkata pihaknya kini sedang dalam proses menyiasat dan mengumpul maklumat berkenaan isu tersebut. Tambah beliau, tindakan undang-undang juga boleh diambil terhadap kegiatan tersebut. Sebenarnya kita boleh mengambil tindakan di bawah APJ atau pengangkutan jalan, mengganggu dan juga money offence. Money offence pun kita boleh ambil atas kesalahan kecil. Itu memang kita boleh mengambil tindakan. Dan undang-undang ini, undang-undang di Malaysia ini bukan saja tertakluk kepada warga negara Malaysia. Dia tertakluk kepada siapa-siapa juga yang telah melakukan kesalahan jenayah ke, kesalahan kecil itu. Tindakan akan diambil, insya-Allah. Razarudin berkata beliau telah mengarahkan Ibu Pejabat Polis Kontingen dan Daerah untuk memantau lebih rapat kegiatan mengemis dalam kalangan etnik Rohingya di beberapa lokasi di serata negara. Baik, lagi laporan menarik isu Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki selepas ini dalam Sinar Awani bersama Ehsan Yahya. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Yahya dan ini Sinar Awani. Kita saksikan fokus utama waktu ini. DCA lulus penggunaan Pfizer untuk kanak-kanak 5 hingga 11 tahun. Ada gerakan bunuh karakter Azam Baki, kata pemerhati rasuah Malaysia. Segerakan usul tergempar di Parlimen isu pemilikan saham Azam Baki. Kementerian Kesihatan mengumumkan pihak berkuasa ubat-ubatan DCA meluluskan penggunaan vaksin Pfizer-BioNTech untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Menterinya Khairy Jamaluddin memberitahu KKM pada ketika ini sedang mengadakan perbincangan dengan pihak Pfizer berhubung dengan jadual penghantaran. Pengumuman pemberian dos itu, kata beliau, akan diumumkan dalam masa terdekat. DCA juga telah meluluskan penggunaan vaksin Pfizer bagi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun, ya. Dan kita akan umumkan nanti saya dalam perbincangan dengan pihak Pfizer berkenaan dengan jadual penghantaran. Sementara itu, Khairy Jamaluddin mendapati wujudnya ketidakpatuhan kepada prosedur operasi standard SOP apabila 14 individu daripada 122 kes Omicron membabitkan jemaah umrah setakat Selasa tidak menerima suntikan vaksin. Saya juga ingin umumkan berdasarkan kepada siasatan awal Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM terhadap jemaah umrah, kita dapati bahawa daripada 122 pengembara positif varian Omicron yang kembali daripada Arab Saudi, 14 tiada vaksinasi. Jadi di sini ada sedikit ketidakpatuhan kepada SOP sebab hanya mereka yang divaksinasi sahaja sepatutnya dibenarkan pergi. Jadi perkara-perkara ini akan kita bincang dengan kementerian-kementerian supaya ejen-ejen pelancongan ini dapat patuh dengan syarat yang kita letakkan, 14% unvaccinated.
Gerakan Rasuah Buster mahu Azam Baki bertanggungjawab terhadap institusi itu dengan berehat bagi membuka ruang agar institusi itu untuk fokus kepada usaha pemulihan institusi berkenaan. Di samping itu, Ketua Sekretariat Rasuah Busters, Nur Hayati Nordin berkata, usaha perlu dibuat bagi mengembalikan maruah dan kebenaran mana-mana individu atau institusi tetap boleh diteruskan dengan membuat laporan kepada pihak berkuasa melalui saluran undang-undang sedia ada. Nur Hayati dalam satu kenyataan mahu Perdana Menteri dan Parlimen turut bertanggungjawab mengembalikan kepercayaan rakyat kepada SPRM. Pada masa sama katanya rakyat sebagai kumpulan pendesak perlu sedar bahawa sebarang slanderous statement terhadap institusi awam boleh memprejudiskan sebarang tindakan untuk membawa pesalah ke muka pengadilan. Justru setiap dakwaan dan tindakan memerlukan verifikasi serta bukti yang tetap. Jelasnya, rasuah busters tidak akan bertoleransi dengan tingkah laku rasuah dan salah guna kedudukan yang mewujudkan apa jua konflik kepentingan dan menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap badan itu yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat dan pemegang taruh. Tegasnya, SPRM harus bebas sebagai badan profesional yang dihormati serta memastikan isu peribadi tidak mengatasi kepentingan itu. Beliau berkata penjelasan oleh Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR berhubung kemelut kepimpinan tertinggi SPRM telah mengundang lebih banyak persoalan kepada rakyat serta menimbulkan persepsi bahawa SPRM gagal berfungsi secara bebas. Katanya rasuah buster mendesak agar badan itu lebih telus dalam memperinci dan melanjutkan siasatan terhadap kenyataannya berkaitan isu membabitkan Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki. Apa yang berlaku terhadap Tan Sri Azam Baki ketika ini dilihat sebagai satu bentuk pembunuhan karakter. Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia MCW Jais Abdul Karim berpandangan demikian memandangkan terdapat pihak tidak berpuas hati dengan Azam yang aktif dalam usaha membasmi rasuah di Malaysia. Kalau melihat kerjaya beliau selama hampir 37 tahun dalam SPRM, beliau banyak bertugas dalam bahagian penyiasatan. Itu adalah kepakaran beliau. Dan sepanjang 37 tahun itu pun saya dipahamkan beliau beberapa kali menerima ugutan dan juga mendapat kesan daripada ilmu hitam. Jadi perkara-perkara seperti ini dah jadi lumrah pada beliau. Cuma kali ini nampak usaha bersungguh-sungguh dibuat oleh pihak-pihak tertentu bagi membunuh karakter beliau kerana banyak kes-kes yang melibatkan ahli politik sedang disiasat dan akan dibawa ke mahkamah dalam masa yang terdekat ini. Jadi kita melihat bahawa pembunuhan karakter ini semestinya akan berlaku. Dewan Undangan Negeri Dun Johor sebulat suara meluluskan pindahan undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Johor bagi menurunkan kelayakan had usia calon yang bertanding dalam pilihan raya daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Pindaan yang diluluskan selepas dibacakan kali ketiga itu dimaklumkan Speaker Dun Johor Suhaizan Kayat pada mesyuarat ketiga persidangan keempat Dewan Negeri Johor ke-14 di Kota Iskandar pada Khamis. Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad yang membentangkan pindaan Fasal 16 bahagian kedua itu berkata semua pihak tidak perlu berbalah soal kematangan usia individu 18 tahun itu, sebaliknya melihat pindaan undang-undang terbabit secara holistik. Sebaliknya kita harus melihat pindaan ini secara holistik memfokuskan kepada pemberdayaan kepada golongan muda. Sesungguhnya komitmen kerajaan negeri dalam memberdaya golongan muda tidak harus dipersoalkan. Seperti contoh, melalui Belanjawan Johor 2021, agenda Orang Muda Johor atau OMJ telah dijenamakan bagi memberi identiti kepada inisiatif yang direncanakan. Menurut Hasni, pindaan itu akan mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri melalui pemberitahuan dalam warta. Selain Johor, beberapa negeri lain iaitu Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan turut telah meluluskan pindaan mengenai had kelayakan itu.
Ahli Parlimen Pulai Datuk Seri Salahuddin Ayub menggesa satu usul tergempar dibahaskan pada persidangan Parlimen berkaitan dengan dakwaan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memiliki saham dengan jumlah yang melampau. Dalam pemakluman surat usul bertarikh 5 Januari kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun, Salahuddin berkata isu tersebut adalah berkenaan kepentingan orang ramai yang perlu disegerakan selari dengan peruntukan mesyuarat 18-1-2. Tegasnya, isu tersebut perlu disegerakan untuk menggesa Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah melakukan siasatan dengan lebih lanjut terhadap dakwaan Ketua Pesuruhjaya SPRM memiliki saham dengan jumlah yang melampau seperti yang dilaporkan akhbar rasmi. Ia juga jelasnya adalah berkait dengan kepentingan ramai bagi mengembalikan keyakinan orang awam terhadap SPRM dalam mengekang aktiviti rasuah serta aktiviti yang menjerumus kepada pecah amanah. Usul tersebut tegasnya harus dibahaskan pada persidangan Parlimen Mesyuarat Pertama Penggal ke-5 Parlimen ke-14 sehari selepas titah diraja pada 1 Mac 2022. Pembalakan bukan satu-satunya punca banjir, kata Menteri Besar Kedah. Baik, kembali dalam Sinar Awani. Aktiviti pembalakan tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya punca berlakunya banjir di negara ini. Itu pandangan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor. Menurut beliau, terdapat juga beberapa faktor lain yang memungkinkan berlakunya bencana banjir termasuk taburan hujan luar biasa seperti yang berlaku di kawasan kaki Gunung Jerai Ogos lalu. Orang ramai katanya perlu merujuk kepada data, fakta serta maklumat sebenar mengenai pembalakan dan alam sekitar daripada pihak berkuasa seperti Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia bagi mengelakkan salah faham berlaku. Semakin mengeruhkan keadaan, ada dalam kumpulan masyarakat lebih mempercayai apa sahaja persepsi yang disebarkan melalui media sosial seperti aplikasi Facebook, Twitter dan TikTok. Di Titi Hayun kita dah dapat laporan daripada meteorologi bahawa hujan 1.5 bulan turun dalam tempoh 6 jam. Maka air berlimpah. Pokok-pokok hanyut, batu-batu besar pun hanyut. Sama di Selangor. Hujan yang begitu banyak turun dalam satu masa yang singkat. Jadilah banjir. Jadi jangan semua banjir ni pasal balak. Minggu lalu, Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP menerusi kenyataan menyatakan semakan udara menggunakan dron mendapati tiada sebarang aktiviti pembalakan secara sah atau haram di hutan simpan Lentang, tanah kerajaan serta tanah milik berhampiran Jalan Bentong Karak dan Jambatan Seri Telemong di Bentong. Semakan di kedua-dua lokasi itu juga mendapati sisa kayu yang berselerak di atas jalan dan jambatan itu yang dikaitkan dengan aktiviti pembalakan menerusi media sosial merupakan sisa sampah sarap daripada kejadian kepala air di Sungai Temeriak, Sungai Kerau dan Sungai Timbul yang berlaku pada 18 Disember lepas. Banjir tragedi terbaru yang melanda negara lantas menyedarkan kita. Alasan, taburan hujan luar biasa seolah-olah menuding jari kepada Maha Pencipta dan menidakkan pula kekurangan diri. Hujan luar biasa memang berdasarkan fakta, tapi apa usaha luar biasa dan pelan luar biasa bagi menangani hujan luar biasa yang bukan sekali dua pernah melanda Malaysia? Ikuti dialog 3 penjuru bertajuk Gugurkan Menteri Prestasi Buruk pukul 8.30 malam ini di Astro Awani dan juga aplikasi astroawani.com. Penebangan kayu dan pokok di hutan perlu dilakukan untuk tujuan kestabilan hutan. Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob menjelaskan ada tempoh tertentu pokok hutan perlu ditebang dan digantikan dengan pokok baharu. Bagaimanapun, beliau menegaskan penebangan hutan yang diamalkan tertakluk kepada syarat dan juga Akta Perhutanan Negara. Dia berhubung dengan hasil hutan ini, dia satu peringkat wajib keluar pun ada. Apabila hutan itu sudah sampai satu tahap, usianya tinggi, kita wajib keluarkan untuk menjaga kestabilan hutan itu sendiri. Bukan makna tak boleh keluar hutan. Kita keluar secara tagging, secara maknanya penuh mematuhi peraturan-peraturan. Kalaulah sekiranya dikatakan untuk terus tidak mengeluarkan hutan maknanya. Kita rasa kita mempunyai cara-cara lain lah, insya-Allah. Sebab Allah Taala beri kita cara memikir bagaimana kita nak hadapi
Sebab itu kita mengharapkan kita mendapat roti minyak dan sebagainya. Itu usaha-usaha seperti ini boleh kita mengurangkan pergantungan kita kepada hasil hutan. Sementara itu, Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amarni Abdullah berpandangan hasil hutan bukan sahaja dinikmati Kelantan, sebaliknya untuk negara. Hampir semua negeri bergantung kepada hasil hutan termasuklah Pahang, Sarawak, Sabah dan sebagainya. Kena tebal juga. Dari isu pula penerbangan ni, kita ada kota. Semua negeri ni di Malaysia ni dia ada kota penerbangan yang ditentukan oleh Majlis Perhutanan Negara. Bukan tebal ikut suka. Ada itu proses yang kedua, tapi kota penerbangan. Bukan semua boleh terbang. Dia ada hak dia berapa ribu hektar. Contohnya 1 tahun ni setakat 3,000 ya. Tak boleh lebih. Kalau lebih kita akan kena tindakan daripada Majlis Perhutanan Negara. Jadi itu yang pentingnya. Jadi semua ni sudah bukan negeri menentu, Majlis Perhutanan Negara. Bahkan kata beliau, setiap penerokaan hutan perlu mendapatkan laporan kesan alam sekitar EIA. Kenyataan Ahmad dan Muhammad Amar itu sebagai reaksi kepada gesaan Badan Bukan Kerajaan supaya aktiviti pembalakan dihentikan kerana perubahan iklim yang tidak menentu boleh mengundang bencana banjir luar jangka. Kerajaan Negeri Kelantan diminta untuk melakukan perubahan dengan menukar aktiviti pembalakan kepada ekopelancongan dalam usaha memelihara kawasan hutan di negara ini. Rakyat Kelantan berpendapat sudah tiba masanya kerajaan negeri memperluaskan sumber ekonomi lain sebagai hasil pendapatan negeri. Bagi penduduk luar bandar di Gua Musang, mereka berpendapat kerajaan harus mengurangkan kebergantungan hasil negeri melalui aktiviti pembalakan hutan semata-mata. Kita hendaknya kerajaan negeri mencari kalau boleh sumber-sumber lain. Ada negara-negara tentu dia tak ambil dah hutan balak ni, bukan sumber dia. Jadi kerajaan harus berfikir macam pelancongan ke, banyak yang ada tu, contohnya tambah tanah tinggi lodging ke, macam mana untuk peranginan ke. Saya tengok banyak sekarang pun orang mendaki gunung tu banyak yang datang ke lodging. Jadi kita harus jagalah alam sekitar kita dengan baiklah. Sumber kerajaan negeri hanya pembalakan. Ya sebenarnya sumber tu lagi baik dah kekal. Kalau kita buat satu pembangunan untuk pelancongan, anak cucu saya tak boleh tengok. Jadi benda tu kekal. Kalau pembalakan dah habis balik tak ada lah. Kalau boleh dalam pembalak ni kita akan kuranglah sikit. Yang hasil tu kita nak pembalak yang kurang sikit lah kalau boleh. Dan kalau kita nak ambil dalam segi pelancongan, dalam hasil lain lah dalam pelancongan kita ni supaya ada hasil sungai hasil pelancongan untuk negeri dari segi kedudukan orang mai dalam pelancongan dari segi hasil lain lah. Dah boleh kalau dari Kelantan pun boleh ada banyak lagi tempat indah-indah dari Kelantan ini. Kesan tu kalau boleh banyak ke banjir pun ada, keruh air pun banyak kalau boleh. Kita kurangkan sikitlah pembalak itu saja. Sebelum ini, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM bersama Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia PEKA menggesa kerajaan menghentikan sebarang kegiatan pembalakan menerusi satu petisyen yang sehingga kini sudah ditandatangani lebih 200,000 individu. Nantikan Huawei P50 Pro dan Huawei P50 Pocket bakal berada di pasaran. Puluh rumah yang terjejas akibat banjir di beberapa lokasi di Bentong selesai dibersihkan oleh sukarelawan misi bantuan dari Rompin. Penyelaras misi bantuan Arman Mazlan berkata, usaha itu dijayakan dengan kerjasama Majlis Belia Felda Malaysia Felda Selendang 1, kawasan rukun tetangga Sungai Meranti dan beberapa pertubuhan bukan kerajaan atau NGO dengan melibatkan kira-kira 120 sukarelawan. Petronas menyalurkan sumbangan 1.1 juta ringgit pada Kerajaan Negeri Selangor pada Khamis. Naib Presiden Pemasaran Hiliran Petronas Ahmad Adli Alias berkata, sumbangan itu merangkumi penyediaan peralatan dan keperluan pembersihan, termasuk 1,000 unit silinder berisi gas memasak Petronas kepada isi rumah yang terjejas banjir. Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk Muka Depan SC minta penjelasan. Azam Baki, Suruhanjaya Security Malaysia akan meminta semua pihak yang terbabit termasuk Ketua Pesuruhjaya SPRM memberikan penjelasan serta mengesahkan kenyataan yang dibuat selain mengumpul bukti berkaitan.
Berita baik kepada penggemar telefon pintar jenama Huawei, firma global terkemuka itu secara rasminya mengumumkan bahawa peranti terbaru Huawei P50 Pro dan Huawei P50 Pocket bakal dilancarkan di Malaysia tidak lama lagi. Huawei P50 Pocket sebelum ini telah dilancarkan bagi pasaran global pada 23 Disember lalu dan Malaysia menjadi salah satu pasaran luar negara yang awal menerima telefon pintar ini. Huawei Model Pocket ini hadir dengan skrin paparan utama berukuran 6.9 inci. Huawei P50 Pocket dilengkapi 3 unit kamera pada bahagian belakang, 1 sensor utama 40MP True Chroma, 1 sensor sudut ultra 13MP, sensor 32MP Ultra Spectrum dan sensor suhu warna. Terdapat juga kamera swafoto pada skrin utama. Ia turut memiliki smart cover screen yang diletakkan pada reka bentuk gelung berganda double ring yang sinonim dengan Huawei P50 siri. Pengguna juga boleh bersuah foto menggunakan kamera belakang ketika melihat gambar swafoto menggunakan smart cover screen. Dalam pada itu, Huawei P50 Pro meneruskan ciri terbaik siri P yang terkenal dengan kemampuan fotografi dan bersama rekaan kamera dual matrix True Chroma yang menggabungkan penciptaan dan fungsi. Huawei P50 Pro tampil dengan 120Hz skrin paparan lengkung diod pemancar cahaya organik OLED berukuran 6.6 inci, 8GB RAM dan 128GB storan ROM. Model ini turut memiliki bateri berkapasiti 4360 mAh dengan pengecasan pantas 66W dan pengecasan tanpa wayar 50W. Peranti baru ini diintegrasi dengan image engine Huawei XD Optic dan Huawei XD Fusion Pro yang menghasilkan gambar lebih terang, jelas dan terperinci. Tidak hanya penciptaan kamera belakang yang terbaik, Huawei P50 Pro turut direka dengan sistem kamera swafoto bersama 100 darjah sudut lebar True Chroma. Ia membolehkan pengguna merakam kenangan swafoto kumpulan dengan mod landscape terbaik. Kedua-dua peranti ini akan secara rasminya diumumkan pada 12 Januari ini. Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut boleh ke consumer.huawei.com/my. Untuk itu, sekian Sinar Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Sebelum berakhir, ikuti sedutan filem kegemaran ramai Harry Potter menerusi Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts. Mula disiarkan pada 1 Januari lalu di platform penstreaman on demand di Ultrabox dan aplikasi Astro Go dan HBO Go. Saksikan trailer Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum. The thing that scared me the most was the implication that the most meaningful thing in our life was done. It wasn't, though. There's something about Harry Potter that makes life richer. We're family. We will always be part of each other's life.